Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pagi ini dapat kita bersama lagi setelah lebih sebulan bercuti untuk Ramadan. Sebenarnya bulan Ramadan pun saya tak berhenti juga. Bahkan lebih itu lagi tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari di masjid Kucelung. Tapi kita berhenti semualah untuk kelas-kelas lain semasa bulan puasa. Hari ini adalah yang pertama lah selepas bulan puasa saya memulakan kelas-kelas yang lainnya. Sebenarnya ini nota ke-11 ni kita dah baca dah dulu. Sebelum cuti tu, sebelum puasa tu, kita dah mula dah nota ni. Cuma saya sendiri pun tak pasti tu setakat mana kita nak berhenti hari tu, dan hari ni kita sepatutnya start di mana. Betul ke macam pengurusi kata tadi 59? Bab 59. Itu belum baca lagi. Jadi muka suratnya 1156. Babun idza lam yanwil imam an ya'umma thumma ja'a qaumun fa amma. Bab jika seseorang tidak berniat sebagai imam, yakni di permulaan salatnya, kemudian datang sekumpulan orang di belakang mengikuti salatnya. Ketika itu baru dia berniat. Ketika itu baru dia berniat mengimami mereka. Jadi pada kira-kiranya ada macam tanda tanya di situ. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kemudian kita tengok ni hadis di bawahnya, hadis 699. Wa bihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Abdullah bin Sa'id bin Jubair an abihi an Ibn Abbas qala bittu 'inda khalati فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibn Abbas. Kata beliau, pernah aku bermalam di rumah makcikku. Rasulullah SAW bangun, yakni pada waktu tengah malam, untuk bersalat malam, yakni salat tahajud. Aku juga bangun untuk ikut bersalat bersamanya. Lalu aku berdiri di sebelah kirinya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku dan menarikku ke sebelah kanan. Itu hadisnya, satu sahaja hadis di bawah bab 59 ini, iaitu hadis ke 699. Satu saja. Itu cara Bukhari dah begitu kan. Dia tidak banyak sebut hadis. Satu saja. Dua tak banyak. Di bawah setiap tajuk itu satu atau dua saja. Kadang-kadang tak ada satu pun hadis. Kadang-kadang tak ada satu pun hadis di bawahnya. Terlebih dahulu kita bincangkan seperti biasa tajuk bab. Ini tajuk babnya. Bab jika seseorang tidak berniat sebagai imam, atau jika imam tidak berniat sebagai imam, kemudiannya dia jadi imam lah. Lepas tu dia di permulaan tu dia tidak niat. Lepas tu datang sekumpulan orang. Qaumun itu mana sekumpulan. Seorang pun boleh jadi juga. Tapi di sini
berdasarkan setengah-setengah riwayat itu disebut beberapa orang. Mengikuti salatnya. Ketika itu baru dia berniat mengimami mereka, yang ini menjadi imam kepada mereka. Jadi apa hukumnya? Kita tengok situ nota 1468. Maksud utama Imam Bukhari menulis kitab sahihnya ini ialah mengajar dan membimbing para pembacanya supaya mampu mengistimbat atau menyimpulkan sebanyak mungkin masalah, pengajaran dan panduan daripada sesebuah hadis. Ini kena digaris bawahi. Sebab ini adalah maksud Imam Bukhari tulis kitab. Ini maksud utama. Jadi kita kena ingat ni, sentiasa kena ingat ini tujuan utama Imam Bukhari. Tetapi kitab dia ni boleh saja diguna untuk orang umum pun boleh juga. Tapi sebenarnya dia nak macam pengkaderan, nak melatih orang jadi mujtahid. Itu sebenarnya Imam Bukhari. Bukan rendah-rendah maksud dia. Melatih orang supaya jadi mujtahid. Mengajar kita supaya melihat orang-orang mujtahid itu macam mana dia, cara dia. Dan kita bolehkah ikut cara itu? Ikut cara itu dah dapat benda-benda ni. Hadis Ibnu Abbas itu juga dah beberapa kali dah, beberapa bab dah sebelum ni. Hadis Ibnu Abbas itu juga yang dikemukakannya di sini. Tetapi maksudnya ialah menyatakan hukum bersembahyang di belakang seorang yang tidak berniat sebagai imam di permulaan salatnya. Adakah salat makmum di belakang seorang yang tidak berniat sebagai imam sah atau tidak? Dan adakah dalam keadaan itu pahala salat berjamaah diperolehi juga ataupun tidak? Itu persoalannya. Hadis Ibnu Abbas itu juga. Maknanya daripada hadis yang sama kita boleh faham banyak perkara. Kalau kita pandailah. Kalau kita pandai. Jadi Imam Bukhari cuba memandaikan kita lah. Daripada satu hadis tu berapa banyak kita boleh ambil pengajaran. Dan Imam Bukhari tidak memberikan apa-apa jawapan yang terang kepada persoalan di atas, memandangkan terdapat perbezaan pendapat ulama mengenainya. Salah satu sebab Imam Bukhari tidak bagi jawapan yang jelas, cuma dalam bentuk soalan, ataupun difahami sebagai soalan yang tergantung, tak ada jawapan. Biasa Imam Bukhari buat begitu. Kenapa? Untuk mengisyaratkan kepada dalam masalah ini ada perbezaan pendapat ulama. Dan perbezaan pendapat itu wajar dira'i. Wajar dira'i. Begitu. Kalau dia betul-betul yakin dan dia nampak pendapat lain tu tidak perlu dira'i, dia bagi. Dia bagi jawapan yang jelas. Itu cara dia. Bila dia tak bagi itu, maknanya dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Dan kalau kita pun pilih mana-mana pendapat lah, kita kena ra'i juga pendapat yang lain. Itu maksudnya. Lihatlah perincian perbezaan pendapat ulama di bawah ini. Satu, jumhur ulama. Jumhur lah, majoriti. Salat makmum yang mengikuti imam seperti itu bukan sahaja sah, malah semuanya mendapat pahala berjamaah. Imam pun dapat pahala berjamaah, makmum pun dapat pahala berjamaah. Imam juga mendapat pahala berjamaah meskipun di permulaannya dia tidak berniat menjadi imam. Untuk sah salat mereka, adanya niat imam tidak disyaratkan. Hanya makmum saja kena niat dia nak mengikut imam ni. Nak mengikut imam ni. Jika imam sampai ke akhir salat tidak berniat, sebagai imam sekalipun, salat makmum tetap sah. Dan pahala berjamaah juga diperolehi mereka, termasuk imam. Walaupun dia tak sedar orang ikut belakang ni. Tak payah curi lah. Tak payah curi. Nak curi pun ada juga pendapat. Cumanya, kalau tak itu pun tak apa. Imam Bukhari, sebab kita baca kitab Imam Bukhari,
bagi kita pendapat orang-orang lain pun, jangan lupa pendapat dia. Sebab kitab dia. Imam Bukhari termasuk salah seorang ulama yang berpendapat demikian. Walaupun dia tak sebut dengan jelas dalam tajuk tu. Dia macam gantungkan soalan, dia tak bagi. Tetapi daripada kajian para ulama, mereka dapati Imam Bukhari juga berpendapat begitu. Selain Bukhari, Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Zufar juga berpendapat begitu. Ini jumhur ulama, majoriti. Jadi tidaklah kata Imam Bukhari ini pendapat kebanyakan dia menyalahi jumhur. Tak. Kebanyakan dia menepati jumhur, menyamai, menyerupai jumhur. Cuma ada pendapat-pendapat dia yang tidak menyerupai, tidak bersesuaian dengan pendapat jumhur, itu memang ada. Pendapat siapa-siapa pun ada tu. Yang tak sama dengan jumhur tu ada siapa-siapa pun. Kalau kita perhati Imam Syafi'i sendiri pun ada. Imam Abu Hanifah sendiri pun dia tidak majoriti. Majoritinya duduk di sebelah lain. Yang kedua, Al-Auza'i, Al-Thawri, Ishaq dan Imam Ahmad, menurut salah satu riwayat yang dinukilkan daripada beliau, berpendapat adanya niat imam disyaratkan. Jika tiada niat imam, makmum perlu mengulangi semula salat. Ini imam-imam besar ni. Setaraf dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik ni. Auza'i ni, imam orang Syam di zaman dahulu. Dia sebut Imam Syam, Imam Ahli Syam. Al-Thawri, Al-Thawri ni kalau kita baca di dalam kitab Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi itu, selalu dia sebut pendapat Thawri. Dia tak sebut pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau wakil imam-imam Kufah, dia sebut ini imam besar. Ishaq sama juga. Dia selalu sebut, Imam Tirmizi selalu sebut Ishaq bin Rahawai, atau orang sebut juga Rahuyah. Itu tak jadi masalah lah. Imam Ahmad, kalau pasti imam mengikut mereka dia lah, mengikut mereka. Kalau pasti imam itu tidak niat tadi, tidak niat ketika orang masuk tu lah dengan dia, ataupun mana-mana bahagian salat dia sampai ke akhir, salam dia. Jika pasti imam tidak niat, makmum kena sembahyang lain. Kena mengulangi solat. Mengulangi solat tu orang panggil dalam istilahnya i'adatus solat. I'adah. Kena ulang semula sembahyang. Misalnya kita kata, bila selesai sembahyang, imam pun kata, ikut kita, kalau begitu tak perasan pun tadi. Maknanya dia tidak niat. Sembahyang imam tu sah lah, dia sorat dia, tak dapatlah pahala jemaah. Sembahyang makmum tak sah. Mana ikut macam ni? Arab Saudi apa tu, Hambali, Mazhab Ahmad. Mana dia pakai gini? Jadi kena ulang semula. Lepas tu kita kata baik kita sembahyang sorat daripada awal. Mengikut dia pun, kalau ikut imam tu, kalau nasib baik lah, kalau nasib baik kita imam tu perasan dia niat, dapatlah pahala jemaah. Kalau tidak, tak sebut dengan jelas. Maknanya perlu diraih. Ini perlu diraih. Yang ketiga, Imam Ahmad dalam satu riwayat yang lain pula dinukilkan berpendapat. Ada dua pendapat Imam Ahmad. Untuk sah salat fardu disyaratkan adanya niat imam. Sementara untuk salat sunat pula tidak disyaratkan. Ini pendapat kedua. Kalau sembahyang fardu perlu ada syarat niat, kena ada. Kalau sembahyang sunat tak apa. Tapi pendapat yang kedua tadi tak kira sembahyang apa. Sunat pun tak boleh, tak sah. Makmum kena sembahyang lain. Pendapat yang ketiga, kalau sembahyang sunat sah. Sembahyang tahajud ke apakah, kita kata ikutlah sembahyang sunat lah. Imam tak ada niat, tak apa, mengikut pendapat Imam Ahmad yang kedua. Jadi pendapat imam ni ada banyak. Memang banyak. Kadang-kadang bukan 2, 3, 4, 5 pun ada. Dia bagi pendapat. Itulah yang dibincangkan oleh ulama-ulama. Adakah dia tinggal terus dah pendapat itu, ataupun dia masih terima, cuma dia pilih utamakan pendapat yang lain. Itu dalam mazhab lah pula.
Kena perhati dalam mazhab masing-masing lah pula. Mana pendapat yang lebih kuat, mana yang kurang kuat. Itu dalam mazhab masing-masing pula bicaranya. Tapi pada dasarnya ginilah, dia ada dua pendapat. Hafiz Ibn Hajar menulis di dalam Fathul Bari begini, Imam Bukhari tidak membuat apa-apa keputusan berupa hukum dalam masalah ini, lantaran hadisnya tidak tegas dan jelas. Ia sebaliknya mempunyai beberapa kemungkinan, ada ihtimalat. Tidak tersebut dengan jelas di dalam hadis Ibnu Abbas di bawah bab ini bahawa Nabi SAW tidak berniat sebagai imam. Tidak juga tersebut di dalamnya Nabi SAW telah berniat. Sama ada di permulaan salatnya atau setelah Ibnu Abbas berdiri di sebelahnya untuk salat bersama. Tak jelas. Kalau tengok pada hadis Ibnu Abbas tu tak jelas. Dan tentu dah semayang tu yang Nabi semayang bersama Ibnu Abbas tu bukan semayang fardu. Semayang sunat tu. Jadi bagi orang yang kata semayang sunat, semayang fardu tu tak ada beza. Sama. Ada yang kata ada beza. Bagaimanapun perbuatan baginda mengalihkan Ibnu Abbas dari kiri ke kanannya mengisyaratkan baginda memang berniat sebagai imam pada ketika itu. Namun pada asalnya niat itu tiada. Jadi ketika mula-mula tu, sebab tak tahu lagi budak tu duduk di mana, dia tak mari, tak muncul lagi. Jadi tak ada niat lah kita semayang seorang. Kenapa nak niat jadi imam? Walaupun ada jin ikut belakang kita, kita tak nampak. Ikut dia lah tu. Jangan pula kita kata kita semayang ni dan Nabi kata ada ikut tu. Dalam hadis ada sebut. Jadi kita terus niat imam. Jangan. Tak perlu. Kalau jelas nampak, barulah kita niat sebagai imam. Kalau tidak, tak perlu. Semayang seorang. Tapi daripada perbuatan Nabi tu mana dia sedar lah tu. Ibnu Abbas nak ikut dia tu. Jadi bila nak ikut dia, dia terima. Itu maknanya dia secara tidak langsung menunjukkan, mengisyaratkan dia ada niat lah tu. Pada ketika itu. Inilah tajuk babnya. Mula-mula tu semayang seorang. Lepas tu orang mari. Pada ketika itu baru niat. Boleh ke tidak begitu? Tadi niat semayang seorang. Lepas tu ubah pula. Niat jadi semayang jadi imam pula. Boleh? Boleh. Boleh nak cerita. Tadi niat semayang seorang. Lepas tu bila orang mari, kita niat jadi imam. Kena niat lah. Sebab kalau tak niat, dia menjejaskan orang belakang tu. Kalau mengikut dua pendapat lagi tu. Bagaimana? Baik. Ini adalah suatu masalah yang berbeza pendapat para ulama tentangnya. Menurut pendapat yang asah, di sisi Syafi'iyah, ialah tidak disyaratkan imam berniat sebagai imam untuk sahnya salat orang di belakang yang mengikutnya. Tak ada. Ibnul Munzir juga berdalil dengan hadis Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di bulan Ramadan. Kata Anas seterusnya, maka aku datang dan berdiri di samping baginda. Kemudian datang pula orang lain. Dia berdiri di sebelahku. Akhirnya sudah ada beberapa orang yang menjadi makmum, yakni mengikut baginda. Bila Nabi SAW menyedari kehadiran kami, baginda meringkaskan sembahyangnya. Bacalah seterusnya hingga ke akhir hadis. Hadis Anas ini jelas menunjukkan Nabi SAW tidak berniat sebagai imam dari awal sembahyang lagi. Apa yang berlaku ialah mereka mengikutnya dan perbuatan mereka itu diperakuinya. Takrir lah. Di situ ada takrir. Hadis Anas itu diriwayatkan oleh Muslim. Bukhari juga meriwayatkannya walaupun secara ta'liq di dalam Kitabus Siyam. Itu yang dinukilkan oleh Hafiz Ibn Hajar. Maknanya secara jelas tak ada juga sebut Nabi memang berniat. Tetapi bila hadis Anas tu jelas menunjukkan pergi duduk di belakang beberapa orang, Nabi perasan dan Nabi tak kata apa. Nabi tak kata apa. Dan takkan dia tak ada niat? Bila orang duduk belakang tu tentu dah ikut dia. Kira-kiranya ada niat lah. Ada niat. Kalau dia tak ada niat,
Mesti dia kata, kalau mengikut pendapat Imam Ahmad lah. Mesti dia kata, aku tak niat tadi. Kamu tak sah lah sembahyang. Sepatutnya dia kena cerita begitu. Tiba-tiba dia tak cerita, dia tak kata apa. Menunjukkan sah. Dia ada niat lah tu. Dia ada niat. Takkan tak ada niat. Dalam keadaan sedar begitu. Kalau dia memang tak niat, sepatutnya dia kata begitu. Sepatutnya dia kata, aku tak niat tadi, saya lah, minta maaf kau, ataupun jadi kamu kena sembahyang lain lah. Tak ada sebut begitu. Menunjukkan sah. Nabi SAW ada niat. Jadi Imam Ahmad kata sebab sah di sini sebab Nabi SAW ada niat. Kalau katakanlah dia tak ada niat, ini sembahyang sunat kata dia. Bukan sembahyang fardu. Bukan sembahyang fardu. Begitulah. Lepas tu saya dah bagi dah tu, cuma tak tulis lagi di sini. Jilid berapa, muka surat berapa dalam Fathul Bari tu, tengok sendirilah kalau nak. InsyaAllah nanti kita buat buku, jadikan buku, nanti akan ada semua tu. Akan ada. Baiklah. Di sini dia sebut Musaddad meriwayatkan kepada kami, katanya Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim bin Miqsam al-Asadi al-Basri. Ibunya bernama Ulayyah, seorang hamba bebasan Bani Asad. Ismail juga selalu disebut sebagai Ismail bin Ulayyah. Ismail bin Ulayyah. Samalah, Ismail bin Ibrahim ni orang yang sama. Kadang-kadang disebut Ismail bin Ulayyah. Lepas tu kita ada nota di sini. Dalam setengah riwayat tu Nabi pegang tangan dia. Di sini pegang kepala aku. Maknanya dia, bila dia hulur tangan ke sebelah kiri tu kan. Jadi tak nak, mungkinlah kepala pun ya, tangan pun ya. Begitulah. Sebab kira-kiranya dia tidak berpaling. Dia bukan maksud nak pegang tangan saja. Jadi semuanya betul, boleh diterima. Setengah-setengah riwayat sebut pegang tangan tu pun ya juga. Pegang kepala ni pun ya juga. Baik, 1470. Kesesuaian hadis ini dengan tajuk babnya terletak pada ia mengandungi kenyataan bahawa Ibnu Abbas pergi mengikuti Nabi SAW yang telah bersembahyang seorang diri. Tentu sekali tiada niat Nabi SAW untuk berjamaah dari awal lagi. Tetapi dengan baginda SAW memegang kepala Ibnu Abbas dan menariknya ke sebelah kanannya, berarti baginda mentakrirkan. Itu takrir. Walaupun tak ada sebut tentang niat begini-gini, tak ada sebut. Tapi perbuatan dia tu mengesahkan perbuatan Ibnu Abbas yang mengikutinya itu. Kalau tak sah, mestilah dia sebut. Mestilah dia tak heret begitu. Dia heret, maknanya sah. Sebelum ni kita dah bertemu dah kan, bab kan, ada bab imam semaya seorang tu pergi sebelah kiri. Di situ Imam Bukhari dah kritik dah sekali. Tu guru dia Imam Ahmad. Sebab Imam Ahmad kata tak sah semaya. Imam Bukhari tak sependapat dengan tu guru dia. Bagi dia, kalau tak sah, Nabi tak tarik. Ibnu Abbas mari sebelah kanan. Sebab Ibnu Abbas mari sebelah kanan itu tidak takbir lain. Takbir yang sama tadi. Menunjukkan sah. Menunjukkan sah itu hadis Ibnu Abbas ni juga. Hadis Ibnu Abbas ni juga. Takrirkan perbuatan Ibnu Abbas yang mengikutinya itu. Yang ni boleh. Kalau tidak daripada awal lagi bersedia maklum nak berimam jadi makmum, tak apa. Orang yang pergi lewat tu sah juga sembahyang dia. Diterima juga jemaah dia. Dan imam pun dapat pahala jemaah lah dengan cara begitu. Selain daripada makmum dapat pahala jemaah, imam pun dapat pahala jemaah. Lepas tu katakanlah kita pilih satu pendapat boleh lah. Tiba-tiba imam kita depan tu kita tak tahu dia ikut mazhab apa. Dia pun selepas sudah saya tak perasan tadi, saya tak niat.
Jadi apakah kita kena ulas sembahyang kita? Kalau mengikut pendapat dia tadi, kena ulas lah sembahyang. Jadi apakah kita nak ikut dia atau ikut kita? Itu persoalan. Jadi ada macam-macam pendapat. Tetapi yang saya pilih lah, ramai ulama berpendapat ikut kita. Bagi kita sah. Sah lah. Setengah ulama kata tak, kena ikut imam. Bila imam kata tak sah, bagi dia tak sah, tak sah. Tapi kalau bagi dia sah, tak batal ke air sembahyang? Walaupun bagi makmum ni kata tak sah, batal, sah. Misalnya, tu imam tu mazhab Hanafi. Dia bersentuh dengan isteri dia sebelum dia keluar sembahyang. Lepas tu dia jadi imam. Bagi dia tak batal sembahyang. Tapi bagi orang Syafi'i ikut belakang dia tu batal sembahyang. Kalau dia buat sendiri, dia tak buat. Tu imam dia buat. Lepas tu sah ke tidak? Sah juga. Sebab apa? Ikut imam. Ikut imam. Bagi dia sah-sah lah. Begitu. Lebih kuat lagi kalau imam tu. Kalau makmum ni kurang kuat sikit. Tapi boleh juga. Imam kata tak sah, pada kita kata sah. Bagi kita, kita anggap sah. Sebab tu kita ikut daripada awal. Kita tak tanya dulu, kamu mazhab apa? Susah lah macam tu. Dah dia habis dulu sembahyang. Jadi tak tanya. Gitu. Jadi kita ikut jumhur ulama. Ikut jumhur ulama. Baik. Kita pergi pula kepada tajuk bab seterusnya. Bab ke-60. Babun idza tawwala al-imam wa kana lirrajul hajah fa kharaja fa shalla. Bab jika imam memanjangkan salat sedangkan ada makmumnya mempunyai hajat, maka dia keluar lalu bersolat, yakni sendirian. Lalu bersolat sendirian. Lepas tu Imam Bukhari bawa mari hadis di bawahnya, hadis 700 tu. Wa bihi qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Syu'bah an Amr an Jabir bin Abdullah anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u fa ya'ummu qaumah. Seterusnya وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 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 ثلاث مرار أو قال فاتنا 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 وأمره بسورتين من أوسط المفصل قال عمرو لا أحفظهما. Kita tengok dulu terjemahan hadis yang sebelum tu, hadis 700 tu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Mu'adz bin Jabal selalu bersembahyang bersama Nabi SAW. Kemudian beliau pulang dan menjadi imam kaumnya, menjadi imam pula kepada kaumnya. Kemudian hadis yang ke-701 itu juga daripada Jabir. Beliau berkata, Mu'adz bin Jabal selalu bersalat bersama Nabi SAW. Kemudian pulang dan menjadi imam kepada kaumnya. Kaumnya tu Banu Salimah. Sebelum ni dalam yang di print tu B tu kecil ya. Baikilah. Saya dah baiki dah. Sebab nama kan bahasa Melayu ni kalau nama tu dia kena buat besar kan. Banu Salimah. Dalam solat Isya dengan membaca surah Al-Baqarah. Lalu ada orang keluar dan pergi. Mu'adz semacam menyebut sesuatu yang tidak baik tentang orang berkenaan. Kejadian itu kemudiannya sampai ke pengetahuan Nabi SAW. Maka baginda pun bersabda kepada Mu'adz, engkau betul-betul telah menimbulkan fitnah. Engkau betul-betul telah menimbulkan fitnah. Engkau betul-betul telah menimbulkan fitnah.
Jadi disebut 3 kali. Nabi SAW mengucapkan begitu sebanyak 3 kali. Atau Nabi SAW berkata, apakah engkau telah menjadi pemfitnah? Apakah engkau telah menjadi pemfitnah? Apakah engkau telah menjadi pemfitnah? Lalu baginda memerintahkannya, yakni Mu'adz, supaya membaca 2 surah daripada surah-surah pertengahan Al-Mufassal. Kata Ammar, tetapi aku tidak ingat 2 surah, yakni nama 2 surah tersebut aku tak ingat. Itulah 2 hadis di bawah tajuk bab ini. 2 hadis di bawah tajuk bab ini. Bab jika imam memanjangkan solat. Memanjangkan solat. Tawwalal imam. Tak kira lah panjang tu tang mana pun. Pada masa qiyam ke, pada masa rokok ke, pada masa sujud ke, tak kira lah. Itu makna tawwalal imam. Biasanya panjang-panjang ni bacalah panjang. Ada makmumnya mempunyai hajat. Dalam keadaan itu ada makmum mempunyai hajat. Ada hajat dia. Nak pergi ke mana-mana ke? Ataupun letih ke? Hajatlah tu. Maka dia keluar. Maka dia tu makmum tu lah. Makmum tu keluar. Lalu bersolat sendirian. Lepas tu dia sembahyang sendiri. Boleh ke tidak? Kau berdosa macam tu. Atau nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Kalau berlaku begitu. Itu tajuk. Baik, terlebih dahulu kita bincang tentang tajuk ni, 1471 ni. Ni kan dia mulakan dengan idza. Idza ni orang panggil idza syartiyah. Syarat. Ni orang panggil tawwal al-imam, ni fi'il syarat. Fi'il syarat. Jawab syarat tak ada di sini. Jawab syarat tak ada. Jadi kenapa Imam Bukhari buat begitu? Dia cakap tu kadang-kadang tergantung. Sengaja dia buat begitu. Macam tadi tergantung. Ni pun tergantung. Jadi dia tidak cerita. Makmum itu ada hajat, dia keluar bersemayang sendiri, sah semayangnya. Misal, itu baru ada jawab. Sah semayangnya. Atau boleh dia buat begitu. Boleh dia buat begitu. Dia tak ada jawapan. Kenapa Imam Bukhari buat begitu? Kepada orang yang tak biasa, dia kata, pelik. Kenapa dia gantung gitu? Sebab itu, bila kita bincangkan benda ni. Mesti kena bincang. Jawab idza mahzuf di sini. Jawab idza dibuat. Tak ada di sini. Kenapa dia buat? Dalam maksud dia. Sengaja dia buat. Takdirnya ialah, bila dibuat, kita kena andaikan apa yang dibuat itu. Itu takdir. Takdirnya ialah sahhat salatuhu, sah salatnya. Salat makmum tu sah. Imam tak ada apa dia. Tak ada lah kata sah salat imam. Apa kena guna dengan imam? Imam tu memang dia, hal dia lah memang. Tak ada kait apa dengan orang. Dia niat molek dah. Sembahyang panjang tu tidak membatalkan sembahyang. Jadi sah salatnya tu, salat makmum tu. Boleh juga jawabnya ditakdirkan dengan ayat tanya. Istifham. Iaitu, fahal lahu dhalik? Apakah boleh dia melakukan begitu? Jika imam baca panjang ataupun sembahyang panjang, makmumnya ada hajat, dia pun keluar bersembahyang sendiri. Bolehkah dia buat begitu? Boleh juga. Boleh juga. Jawaban bagi soalan ini pula ialah na'am. Dalla alaihi hadithul bab. Ya boleh. Hadis di bawah bab ini menunjukkan kebolehannya, keharusannya. Imam Bukhari tak jawab, tapi dia suruh kita jawab sendiri. Tengok hadis bawah tu lah. Nak jawab tu tengok hadis bawah tu. Hadis bawah tu menunjukkan boleh. Sebab Nabi SAW bila orang tu pergi bertemu dengan dia, Nabi tak kata, tak sah dah sembahyang awak, ya kena qadha pun. Dia tak kata. Kita dengan Nabi SAW ni kena faham banyak perkara. Kalau benda tu sepatutnya dia cerita pada masa tu, dia tak boleh tak cerita. Tiba-tiba dia tak cerita, tak kata apa, mana boleh lah tu. Kalau tak sah, dia tidak akan biar umat dia dalam keadaan sembahyang tak sah. Tu Nabi, tu tanggungjawab dia.
Kalau tidak, dia bersalah. Dia bersalah. Kalau tidak, dia bersalah. Jadi tak boleh. Salah Nabi itu. Berarti dia tidak menyampaikan apa yang Allah SWT suruh sampaikan. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Itu perintah Allah tu, wajib atas dia tu melaksanakannya. Kalau dia tidak melaksanakannya, cuai dia. Tak boleh. Kita tak boleh percaya Nabi tu begitu. Kita kena percaya Nabi ni kalau betul-betul memang perlu pada masa tu, dia kena cerita. Dia tak cerita, maknanya boleh lah tu. Sah lah tu. Dia tegurnya Mu'adh. Orang tu dia tak tegur. Dia tak kata, kamu tak sah sembahyang. Kenapa kamu mufarakah? Atau kamu berhenti. Kalau berhenti tu, kita kata selesai lah. Tak timbul dah sah tak sah tu. Maknanya dia sembahyang lain. Dia sembahyang lain. Ini masalahnya kalau mufarakah. Nanti kita akan bincang mufarakah kau orang ni, kalau dia berhenti Assalamualaikum dulu. Jadi kalau berhenti tu, nak berhenti pakai berhenti gitu kau, kau kena Assalamualaikum dulu. Itu satu persoalan juga. Kalau kita belajar banyak mazhab ni, tahulah. Belajar hadis akan jumpa benda ni. Tapi kalau belajar fiqh mazhab, kadang-kadang tak jumpa benda ni. Sebab dia ayat hak dia, hak orang lain tak cerita. Padahal ada juga gitu. Misalnya kalau baca panjang, kita nak berhenti, dia tak boleh mubarakah, tak boleh, dia kena berhenti. Jadi kena berhenti itu tak boleh berhenti itu saja, kena beri salam. Assalamualaikum. Sampai berdiri, Assalamualaikum. Lepas tu pergi sembahyang lain, start semula. Imam Malik kata begitu. Imam Abu Hanifah kata begitu. Tapi adakah semua imam kata gitu? Tak. Kalau nak berhenti, pakai berhenti tu boleh juga. Berhenti tu, pergi start sembahyang lain. Ataupun tak payah berhenti, mundur 2-3 langkah, berapa langkah, sambung, kita sembahyang dulu pada dia. Dia tak rokok lagi, kita rokok lagi, kita mufarakah. Kita mufarakah. Setakat tu je kita beriman dengan dia. Pada tu kita tak beriman dengan dia. Kita bawa diri sendiri. Boleh ke tidak? Pak Imam Bukhari kata boleh ke tidak? Itu dah bincang. Imam Syafi'i kata macam mana? Boleh ke tidak? Kalau dalam mazhab Syafi'i, luah dalam masalah. Mufarakah ni boleh. Imam Bukhari pun boleh. Tak payah bagi salam. Tak payah start semaya semula. Sambung je lah. Sambung. Rakaat yang kedua kita tak tahiyat. Jadi kita cepat semaya. Sudah dulu pada dia lah. Tapi kena niat mufarakah. Apa makna mufarakah? Niat kita berpisah daripada tu imam. Boleh berpisah. Nak masuk parti lain kan? Bukan masalah parti ni, masalah semaya ni. Semaya sah kan? Semaya sah kan? Lepas tu semaya sah, ada orang lain pula bagi ikut dia. Boleh ke tidak? Dia tadi jadi makmum. Khilaf ni, banyak khilaf lah. Banyak khilaf. Banyak khilaf. Kalau daripada takbir tu sampai salam tu 200 lebih khilaf. Itu tak ambil hak kecil-kecil lagi. Hak kasar. Secara kat 200 lebih khilaf. Tu tak ambil yang ranting-ranting lagi. Kalau ambil ranting-ranting banyak lagi. Ni kita nak belajar sikit lagi ni. Tengok. Baik. Jadi masalah nak takdir ni. Nak takdir ni. Fahal lahu dhalik? Na'am. Dalla alaihi hadithul bab. Ni orang-orang yang belajar sungguh Sahih Bukhari, dia kena mampu boleh buat gini. Itu Imam Bukhari nak. Kalau dia gantung, kamu boleh sambung. Sambung ni begini boleh, begini pun boleh. Tu dia nak tu. Kalau tak boleh, tak apa tu jelah. Ikutilah. Perkataan fasalla dengan fa adalah berdasarkan riwayat Kushmayhani. Berdasarkan riwayat Ibnu Asakir, Al-Hamawi dan Al-Mustamli pula wasalla. Bukan fasalla, wasalla di sini. Wow, bukan fa. Bukan fasalla di sini.
tetapi wasalla. Menurut Syah Waliullah, tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini ialah untuk menyatakan apabila seseorang menjadi makmum kepada seseorang imam, tidaklah itu berarti ia terikat sepenuhnya dengan imam. Malah dalam keadaan-keadaan tertentu, ia boleh berhenti daripada mengikutinya, yakni mufaraqah, lalu bersembahyang sendirian. Ini kata Syah Waliullah. Lalu bersembahyang sendirian. Daripada pendapat-pendapat seperti inilah, ramai juga ulama-ulama mengatakan Syah Waliullah ni tidak Hanafi. Kalau dia Hanafi, dia tak bercakap gini. Sebab Hanafi tak boleh. Ini menunjukkan Syah Waliullah ni ahlul hadis. Sebab tu ramai juga ahlul hadis ikut cara dia. Dia kata Syah Waliullah imam dia. Ini salah satu buktilah bagi mereka bahawa Syah Waliullah ni bukan Hanafi. Walaupun ramai pengikut dia tu orang Hanafi. Orang Hanafi kata dia Hanafi. Duduk berebut. Duduk berebut Syah Waliullah. Baik. Hafiz Ibn Hajar berpendapat tajuk bab ini adalah kebalikan tajuk bab sebelumnya. Tajuk bab sebelum ini menyatakan keharusan berjamaah dengan mengikuti orang, yakni imam yang tidak berniat menjadi imam. Ini sebelum ni. Tajuk bab ini pula menyatakan keharusan berhenti daripada terus mengikuti seseorang dalam berjamaah atas sebab-sebab tertentu. Maknanya imam tu niat imam dah. Makmum ni tukar niat dia. Kata Imam Bukhari di dalam tajuk bab, maka dia keluar, boleh berarti keluar daripada mengikut imam, atau daripada sembahyang, atau daripada masjid. Boleh jadi belakang tu. Keluar daripada mengikut imam, keluar daripada sembahyang, bukan apa ni, keluar daripada sembahyang, keluar daripada sembahyang. Maksudnya sembahyang lain, atau keluar daripada masjid, balik ke rumah, sembahyang di rumah. Keluar. Ibnu Rusyaid berpendapat maksud Bukhari dengan katanya itu ialah keluar daripada tempat bersalat, masjid atau lain-lain, ke rumahnya. Keluar ke rumahnya. Begitu dia kata. Ibnu Rusyaid ni salah seorang pensyarah Sahih Bukhari lah. Jadi orang tu, orang yang berkenaan ni lah, balik ke rumah dia. Maksudnya dia sembahyang di rumah dia lah. Kalau sembahyang di rumah dia, tentulah dia berhenti. Tu sembahyang tu jalan jauh. Takkan dia mufarakah. Kalau mufarakah, sembahyang situ juga. Dia balik ke rumah. Itulah yang zahir daripada kata-kata Jabir, fansarafar rajul. Maka pergilah, atau keluarlah, atau baliklah. Boleh juga. Di dalam hadis ke-701 selepas ini. Kata Hafiz Ibn Hajar, apa yang berlaku sebenarnya bukan begitu. Bukan seperti kata Ibn Rusyaid itu. Hafiz Ibn Hajar kritik Ibn Rusyaid. Ibn Rusyaid ni pensyarah Sahih Bukhari sebelum lagi daripada Hafiz Ibn Hajar. Di dalam riwayat An-Nasa'i tersebut, fansarafa rajulun fasalla fi nahiyatil masjid. Maka keluarlah seorang lelaki, lalu ia bersembahyang di satu penjuru masjid. Mana tak keluar daripada masjid. Dan sembahyang itu berlaku dalam masjid, bukan di musalla, bukan di mana. Berdasarkan hadis Nasa'i. Kalau kita tengok di situ, dia tidak keluar daripada masjid. Dia beralih tempat dia. Pergi ke penjuru masjid. Keluarnya pula mungkin berarti ia berhenti terus daripada bersembahyang. Mungkin. Atau berhenti daripada mengikut imam sahaja. Kalau berhenti daripada mengikut imam sahaja, dia terus bersembahyang, itu makna mufaraqah. Kalau berhenti terus bersembahyang, keluar daripada sembahyang, itu maksudnya berhenti daripada sembahyang, makna dia sembahyang lain. Di penjuru masjid itu. Tidak mengikut imam, dia sembahyang sendiri, sembahyang lain start semula. Begitu. Tetapi riwayat Muslim menjelaskan maksud berhenti itu. Di dalamnya tersebut, fanharafa rajulun fasallama thumma salla wahdahu. Maka beralih seorang lelaki, lalu memberi salam, kemudian ia bersembahyang sendirian.
Dia bagi salam. Dia bagi salam dulu. Itulah pegangan orang yang kata kena bagi salam dulu tu. Lepas tu dia sembahyang sendiri. Bila bagi salam, maknanya tidak mufarakah lah. Kalau mufarakah ni tidak bagi salam. Mufarakah tidak bagi salam. Meneruskan sembahyang. Jadi berdasarkan riwayat Nasai begitu. Jadi maksud berhenti di dalam hadis itu ialah berhenti terus daripada bersembahyang. Setelah memberi salam, ia bersembahyang semula seorang diri. Boleh ke tidak buat begini? Bolehlah. Ini salah satu cara. Kalau kita buat begitu, boleh. Kalau nak mufarakah, boleh juga bagi orang yang kata boleh lah. Kena tahulah. Kalau kita nak ikut cara tu, kena tahu pendapat tu. Jangan tak tahu. Jangan kata, hanya ada lah tu, banyak-banyak. Nah, pendapat ada lah yang kata boleh tu. Tak boleh. Kena pasti ada. Macam hari ni kita mengaji. Pasti. Ada yang kata boleh. Jadi aku nak ikut yang boleh tu. Boleh lah. Buka kitab ni tengok, memang betul. Ada. Ataupun kita nak bagi salam. Sekali ni aku nak bagi salam dulu. Assalamualaikum. Lepas tu kita pergi sembahyang. Boleh tak? Kita tak mau sambung. Tak mau sambung tu. Tak mau mufarakah. Mufarakah tu mana? Tu. Sembahyang lain. Al-Aini berkata, para imam berbeza pendapat tentang orang yang telah masuk bersembahyang bersama imam. Selepas melaksanakan sebahagian daripada sembahyang, adakah boleh ia keluar atau berhenti daripada mengikuti imam atau tidak? Itu persoalannya. Kecenderungan Imam Bukhari ialah makmum boleh saja berhenti daripada mengikuti imam. Ni kata Al-Aini, mana makmum boleh mufarakah dengan tu imam. Lalu menyempurnakan sembahyangnya seorang diri tanpa memberi salam terlebih dahulu. Sama ada dengan keuzuran atau tanpa sebarang keuzuran. Inilah juga pendapat Syafi'iyah. Yani ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i begitu. Itu saya dah bagi rujukan di situ dalam Umdatul Qari jilid 5. Dalam kitab pun ada Imam Syafi'i sendiri tulis dalam At-Tawdih li Syarhi Al-Jami' As-Sahih oleh Ibnul Mulaqqin, ada semua sebut benda ni. Mana boleh mufarakah. Tak payah bagi salam. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah tidak harus bertindak begitu. Tak boleh begitu. Kerana perbuatan itu berarti membatalkan amalan. Sedangkan Al-Quran telah melarang daripada membatalkan amalan. Quran larang membatalkan amalan. Itu tak boleh. Imam Ahmad pula terdapat 2 riwayat daripadanya dalam masalah ini. Itu dalam Umdatul Qari ada sebut. Membatalkan amalan. La tubtilu a'malakum. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan amalan kamu. Karena kalau berhenti begitu bermakna membatalkan amalan. Dia katalah, bagi pendapat dia. Kita telah jadi caranya bagi dia bukan tak ada langsung pilihan. Kalau baca macam ni, aku mula perut dah ni. Lambat ni macam ni. Baca macam ni. Jadi dia nak macam mana? Dia kena bagi salam dahulu. Gitu cara. Bagi salam berhenti sebenarnya. Itu tidak membatalkan sembahyang. Kalau mufarakah tu bagi dia membatalkan sembahyang. Banyak beza. Banyak beza. Jadi Allah SWT larang membatalkan amalan. Sebab itu bagi mereka kan, dia berat. Sebenarnya mazhab Hanafi ni banyak perkara berat. Kalau kita kata puasa sunat lah, kita berhenti membatal, kena wajib qada. Mula-mula tu sunat memanglah sunat. Tak buat apa tak apa. Tapi bila kita sudah niat, kita batalkan, kita wajib kena qada. Tak qada berdosa. Itu cara dia. Itu cara dia. Kalau Syafi'i tak. Syafi'i tak begitu. Puasa sunat memang asalnya sunat. Jadi sunat tu sunat. Kita batal pun tak ada apa, tak perlu qada. Begitu cara dia. Jadi tak boleh tidak boleh membatalkan amalan itu. La tubtilu a'malakum. Dia kata itu. Jadi dalam Quran sendiri ada sebut itu. Hadis bab ini dijadikan dalil oleh Asy-Syafi'i tentang keharusan makmum
meneruskan sembahyangnya setelah ia berhenti mengikut imam. Jadi mufaraqah tanpa memberi salam. Apa yang perlu dilakukan oleh makmum hanyalah menukar niatnya daripada berimamkan seseorang kepada bersembahyang sendirian. Jadi kalau tu imam baca panjang sangat ataupun apa-apalah, kita nak cepat, tak boleh tunggu dah, boleh mufaraqah. Atau kita tengok sesuatu yang membatalkan sembahyang, ada pada dia. Dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan sembahyang. Kita mufaraqah. Kena najis ke atas belakang dia tak sedar. Dia tak sedar. Kita subhanallah, dia tak sedar. Kena najis apa-apalah katakan. Dia terus sembahyang, dia pun duduk imam, duduk fikir aku apa salahnya. Tak ada salah. Makmum nak macam mana? Mufaraqah. Boleh begitu. Tidak mufaraqah tak boleh. Dah kita tahu dah dia tak sah. Kita duk turut orang tak sah macam mana? Kena mufaraqah. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Malik ni kena bukti. Kita tegur tu imam, ni atas belakang. Ni nak. Bukti. Jadi tak boleh ikut dah, tak boleh. Kena sembahyang lain. Tak boleh nak mufaraqah begitu, tak boleh. Kecuali kalau terdesak sangat, bagi salam. Boleh. Bagi salam. Dia pegang dengan hadis Muslim tadilah. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki pula, makmum yang berhenti mengikut imam tidak boleh lagi meneruskan sembahyangnya dengan semata-mata menukar niat begitu. Tak boleh. Kerana sembahyangnya telah pun terbatal. Apa yang perlu dilakukan oleh makmum yang hendak berhenti mengikut imam ialah memberi salam. Kalau memberi salam tak apa. Kalau dia niat mufaraqah batal, batal. Tak boleh. Kemudian bersembahyang semula dengan takbiratul ihram yang lain. Itu kalau mengikut mereka lah. Kalau mengikut mereka. Kata-kata Jabir, fansarafar rajul. Lalu ada orang keluar. Di dalam hadis 701 di bawah bab ini sebenarnya masih samar dan tidak jelas. Kerana ia boleh jadi memberi arti satu, insarafa minal qudwah, keluar daripada mengikut imam. Yang kedua, insarafa minas salah, keluar terus daripada sembahyang. Atau yang ketiga, insarafa minal masjid, keluar daripada masjid. Dengan adanya tiga kemungkinan ini, tidak wajar sama sekali menentukan salah satu daripada tiga arti itu tanpa sebarang bukti dan dalil. Jadi Imam Bukhari kata gitu. Orang tu keluar. Keluar daripada mengikut imam ke? Kita nak tahu pendapat Imam Bukhari itu sendiri pun sukar juga. Sebab dia kata keluar. Keluar macam keluar daripada mengikut imam. Mufaraqah pun keluar juga pada dia. Keluar daripada mengikut imam dengan memberi salam. Lebih dah. Itu keluar juga daripada mengikut imam. Keluar daripada mengikut imam tanpa memberi salam. Keluar juga. Tapi kalau tanpa memberi salam, Hanafi dan Maliki kata tak sah, batal sembahyang. Keluar daripada masjid boleh jadi juga. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpegang dengan hadis An-Nasa'i dan hadis Muslim yang telah dikemukakan oleh Hafiz Ibn Hajar tadi. Kerana itulah mereka memilih arti kedua, insarafa minas salah, yakni keluar daripada sembahyang. Keluar daripada sembahyang tu. Dan berpendapat makmum perlu memberi salam apabila hendak berhenti daripada mengikut imam dalam berjamaah. Tajuk bab yang dibuat oleh Bukhari juga masih samar dan tidak jelas. Apakah maksud sebenar beliau dengan berkata fa kharaja fa shalla? Jika kata beliau kharaja itu berarti khuruj anis salah, keluar daripada salat, maka beliau boleh dikatakan sependapat dengan Hanafiyah, boleh, dan Malikiyah. Dan jika kharaja itu berarti khuruj anil qudwah, keluar daripada mengikut imam, maka beliau boleh dikatakan sependapat dengan Syafi'i. Kalau begitu. Demikianlah penjelasan Maulana Anwar Shah Kashmiri di dalam Faidul Bari dan Syekhul Hadis Maulana Uthman Ghani di dalam kitabnya Nasrul Bari. Ini mana
Tak jelas. Bagi mereka tak jelas ni. Kita nak masukkan dia sependapat dengan siapa dalam bab ni. Sebab tak jelas. Bagi penulis, kata Imam Bukhari, wa kana lirrajuli hajatun. Di dalam tajuk bab, bagaimanapun menunjukkan beliau berpendapat, keharusan berhenti mengikut imam itu hanya khusus dengan orang-orang yang ada hajat atau keuzuran sahaja. Adapun tanpa sebarang hajat, sebab atau keuzuran, maka seseorang makmum tidak dibenarkan mufaraqah atau berpisah dan berhenti daripada mengikut imam. Tak boleh. Kalau tak ada hajat, tak boleh. Di situ kita dapat faham daripada Imam Bukhari kata ada hajat itu. Mana dia bukan keluar saja. Tapi kalau mengikut orang-orang Syafi'i, dia kata kalau keluar saja pun boleh. Sah lagi. Boleh mufaraqah. Bukhari, mana kita faham daripada situ keluar tu, kalau kita terima dia kata boleh mufaraqah, itu pun dengan ada hajat, dengan ada keperluan. Dalam keadaan terdesak, bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Habis itu. 1472 pula ya. Jarir bin Abdullah meriwayatkan bahawa Mu'adz bin Jabal selalu bersembahyang. Ini hadis, kita pergi pada hadis pula. Hadis yang pertama tu, hadis 700 tu, 1472. Selalu bersembahyang bersama Nabi ni. Selalu bersembahyang ni, sembahyang apa ni? Selalu bersembahyang bersama Nabi, kemudian balik jadi imam pula kepada kaumnya. Sembahyang apa ni? Bersama Nabi ni. Maksud bersembahyang bersama Nabi SAW ini ialah sembahyang Isya. Di dalam riwayat Muslim, daripada riwayat Mansur, daripada Ammar, terdapat tambahan sembahyang Isya. Jadi sembahyang Isya yang dimaksudkan di sini. Kiranya itulah sembahyang yang selalu dikerjakannya 2 kali. Sekali bersama Rasulullah SAW dan sekali lagi bersama kaumnya. Cumanya kita kata ya dia bersembahyang bersama Nabi itu sembahyang dengan niat apa? Kalau kita kata sembahyang Isya itu fardu. Takkan dia bersembahyang Isya, Nabi niat sembahyang fardu, dia tidak niat sembahyang fardu. Kita kata ada yang pertama. Dia niat sembahyang fardu. Baik, kalau dia sudah niat sembahyang fardu, dia balik tu dia sembahyang niat apa? Niat sembahyang fardu Isya pula. Sedangkan dalam hadis ada sebut sembahyang 2 kali tak boleh, 1 sembahyang. 2 sembahyang dalam 1 hari tak boleh. Sembahyang fardu yang satu tak boleh. Jadi macam mana? Baik, kalau kita kata dia balik tu sembahyang dia dengan niat sunat. Waktu orang amal belakang dia sembahyang fardu. Boleh ke begitu? Makmum niat sembahyang sunat. Imam niat sembahyang sunat. Makmum niat sembahyang fardu. Boleh ke tidak? Bagi orang yang kata boleh, itulah dalil dia. Takkan dia bersembahyang bersama Nabi, fardu dia besar sembahyang fardu bersama Nabi pula. Dia nak niat sunat. Sebab dia nak sembahyang fardu di rumah dia, dekat kaum dia. Takkan macam tu. Tentulah dia akan mengutamakan sembahyang fardu niat dengan niat yang sama bersama Nabi. Atau kalau kita andaikan saja ya. Dia niat sembahyang sunat bersama Nabi tu, dia niat sembahyang sunat. Adakah dia bagi tahu kepada Nabi dia buat begitu atau tidak? Kalau dia tak bagi tahu, dia dapat tahu hukum sendiri ke? Seorang sahabat ni tak mungkin. Dan kalau dia mana-mana itu orang bagi buat bid'ah. Pula dia jadi begitu. Tak pernah sabar. Kita nak kata dia tak tanya Nabi. Kalau tanya Nabi, Nabi kata boleh. Mana dalil? Mana hadisnya? Begitu cara mengaji hadis. Dia akan tanya, mana dalil? Kamu kata begitu. Kamu kata dia dengan niat sembahyang sunat. Mana dalil? Kalau ada yang saja kita kata, sebab dia nak sembahyang fardu pula. Berjemaah pula dengan kaum dia. Dia utamakan. Tak boleh. Itu ada yang saja. Bahkan yang munasabahnya, kita kata dia bersembahyang fardu bersama Nabi. Dan itu menunjukkan imam boleh niat sembahyang sunat, makmum sembahyang fardu. Boleh. Cuma jadi masalah pula pada orang mazhab Malik tu. Hanafi tu. Dia kata tak boleh. Niat mesti kena sama imam dengan makmum. Pula dah kita. Tu ada dalil tu.
Oh, ini dia kata dia cerita dulu. Dia gitu. Lepas tu sudah mansuh. Tak boleh. Lepas tu sudah mansuh. Jadi cerita semaya tak jelas tu semaya. Pada masa tu 2 kali boleh semaya. Lepas tu barulah ada hadis kata hari yang sama tidak ada 2 semaya. Jadi ini ketika peristiwa ni berlaku, kata dia ketika tu belum lagi dimansuh. Semaya 2 kali boleh. Dengan niat fardu kedua. Dengan niat fardu kedua boleh. Lepas tu niat fardu ada juga yang kata niat fardu kedua lah. Lepas tu Allah SWT akan kira salah satunya sunat, salah satunya fardu. Hak mana yang lebih baik dia kira itu sebagai fardu untuk kita. Ada juga pendapat begitu. Jadi macam-macam pendapat ya, macam-macam pendapat. Baik, kita tengok seterusnya. 1473. Ni 1473. Di dalam riwayat Mansur itu juga tersebut fayusalli bihim tilkas salah. Maka beliau mengimami mereka pula sembahyang itu. Ini takut kita kata adayan. Dia sembahyang bersama Nabi itu zuhur. Lepas tu dia balik sembahyang isyak. Dia jadi imam kepada kaum dia tu sembahyang isyak. Dah. Ni dalam hadis yang lain sebut tilkas salah. Sembahyang itulah. Sembahyang dia bersembahyang dengan Nabi itu. Kalau sembahyang isyak, dia balik sembahyang isyak lah. Itu makna tilkas salah. Kita tak boleh mengandaikan dia sembahyang zuhur atau dia sembahyang asar. Dia balik tu kata sembahyang pula dengan kaum dia tu sembahyang isyak. Jadi tak ada jadi masalah. Tak boleh kata begitu. Sebab ada hadis. Ni ada hadis. Di dalam Sahih Bukhari di bawah kitab Al-Adab juga tersebut fayusalli bihim as-salah. Dalam Bukhari ni sendiri. As-salah. Jadi alif lam ni cuba kita tengok ni as-salah. As-salah. Dia ada alif lam ni makna sembahyang itulah sembahyang yang dia sembahyang dengan Rasulullah tadi. Ikutlah kita nak kata sembahyang isyak ke ataupun sembahyang zuhur kata kira. Tapi sembahyang yang samalah. Sembahyang yang sama. Maksudnya ialah sembahyang yang sama. Hadis-hadis ini menolak dakwaan orang-orang yang mengatakan sembahyang yang dikerjakan oleh Mu'adz bersama Nabi itu bukan sembahyang yang dikerjakannya bersama kaumnya sembahyang lain. Ada orang yang mengandaikan begitu. Cuma masalahnya kalau kita kata begitu bercanggahlah pula dengan beberapa hadis yang sahih ni. Sedangkan hadis-hadis yang sahih ini menunjukkan sembahyang yang sama. Jadi orang yang cuba nak lari itu ialah orang yang menganggap tidak sah lah imam niat sembahyang sunat, makmum sembahyang fardu ataupun berbeza niat tu tak sah, dia nak lari daripada tu dia pergilah kepada pendapat lain. Tetapi itu bercanggah dengan hadis bercanggah dengan hadis yang sahih. Bila bercanggah dengan hadis yang sahih, mana kira-kira kuat bagi orang yang mengatakan bolehlah sembahyang sunat. Kecuali kalau kita kata sudah masuk itu cerita dulu. Kena ada bukti. Juga nak kata ini cerita dulu. Ini cerita kemudian kena ada bukti. Tidak ada bukti. Bila tidak ada bukti mana boleh. Bahkan ada lagi cerita Nabi SAW kata siapa nak bersedekah kepada sahabat kita ni, dia mari lambat. Dia sembahyang seorang-seorang. Jadi yang bersembahyang bersama Nabi itu salah seorangnya pergi. Jadi imam. Ini juga menunjukkan dan dia sembahyang ada fardu tadi. Takkan sembahyang fardu pula 2 kali pula. Maknanya sembahyang sunat. Jadi sahabat yang baru mari itu ikut dia. Boleh. Menunjukkan boleh. Sebab itulah Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan lain-lain mengatakan boleh. Boleh begitu. Kalau imam tu dengan niat sembahyang fardu, makmum nak niat sembahyang sunat, boleh juga. Lagilah boleh. Bagi orang yang kata boleh lah. Bagi orang yang kata tak boleh berbeza niat. Ikutlah imam niat sunat ke niat fardu tak kira. Kalau berbeza tak boleh. Dia banyak-banyak. Kalau kita faham setengah-setengah hukum kan, banyak perkara senang, mudah faham. Mudah faham. Misalnya kalau orang Syafi'i apa dia kan? Kalau hari raya kurban kan, dia kurban dia berkongsi.
Setengahnya niat korban, setengahnya niat akikah. Boleh. Dia tak apa, beza niat. Padahal binatang yang sama. Binatang yang sama. Kalau Malik Hanafi tak boleh begitu. Dia mesti kena sama niat. Dia mesti kena sama niat. Sebab tu kata dia itu kan. Banyak-banyak perkara lah. Kalau Malik dengan Hanafi ni dia banyak sama. Misalnya upah haji. Badal haji. Mereka kata tak ada badal haji. Sebab tu mereka tak ada di negeri mereka sibuk nak upah haji kan. Kempen. Upah haji 2,000 apa macam-macam dah. Tak ada dia. Kalau terlepas. Begitu, tak ada dah upah haji. Adanya dalam hadis, anak tu boleh. Nak buat haji bagi pihak ayah, bagi pihak mak boleh. Upah tak ada. Semasa hidup lagi pun boleh, selepas mati pun boleh. Kalau haji. Setakat tu saja, setakat tu. Orang lain nak upah tak boleh. Setakat tu. Itu dia cara dia. Jadi kira-kiranya kalau dia tidak anak boleh lah. Anak nak pergi buat haji bagi pihak mak dia, bagi pihak ayah dia, boleh. Nak ubah orang lain suku sakat tak boleh. Lepas tu ada lagi lah perbezaan orang kita panggil pecah-pecah dia kan. Banyak lagi lah. Kalau sahabat, saya nak tolong lah. Bukan upah ke dia nak tolong. Itu ada khilaf lagi. Bagi mereka pun ada khilaf. Tapi yang utamanya setakat ada dalam hadis. Yang ada dalam hadis setakat tu. Setakat tu. Dan boleh ganti kalau haji. Tapi kalau semayang tak boleh ganti. Tak boleh bagi pihak. Semayang bagi pihak mak. Bagi pihak ayah tak boleh. Haji boleh. Sebab ada hadis. Kalau nak kira tak boleh juga. Sebab ada hadis mereka terima. Jadi kalau bak semayang dia nak ganti bagi pihak begitu, semua sepakat tak boleh. Syafi'i siapa pun tak boleh. Sekadar nak mengikut imam yang berbeza niat tadi masih boleh lagi. Masih boleh lagi. Hadis okey. Hadis ini diriwayatkan daripada Jabir oleh Ammar bin Dinar, ramai itu. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Ammar di sini daripada Syu'bah. Di bawah Kitabul Adab pula beliau meriwayatkan daripada Sulaim bin Hayyan. Muslim selain meriwayatkan daripada Ammar itu daripada Syu'bah, dan Sulaim meriwayatkan juga daripada Sufyan bin Uyainah. Riwayat Muharib akan datang selepas 2 bab nanti. Riwayat Muharib di dalam Sunan An-Nasa'i disertai dengan Abi Saleh. Riwayat Abu Zubair ada di dalam Sahih Muslim. Riwayat Ubaidullah pula ada di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Selain saluran yang disebutkan ini, masih ada lagi salurannya yang lain. Jadi banyak saluran. Jadi cerita ni memang kemah lah. Kukuh cerita ni. Tujuan Bukhari mengemukakan saluran pertama riwayat Ammar daripada Syu'bah pada hadis ke-700 ialah untuk menyatakan ketinggian sanadnya. Saluran kedua riwayatnya iaitu hadis ke-701 pula dikemukakan kerana di dalamnya tersebut dengan jelas mendengarnya Ammar daripada Jabir. Mana ada at-tasrih bis-sama' di situ. Kalau tak faham tanya tanya. Ni riwayat dia kata Mu'adz bin Jabal selalu bersolat bersama Nabi SAW. Kemudian pulang dan menjadi imam kepada kaumnya, yakni Bani Salimah, dalam salat Isya dengan membaca surah Al-Baqarah. Lalu ada orang keluar dan pergi. Nama orang yang keluar dan pergi ini menurut riwayat Abu Dawud, At-Tayalisi, Al-Bazzar dan Ibn Hibban ialah Hazm bin Ubay bin Ka'ab, anak Ubay bin Ka'ab. Menurut Ibn al-Athir, namanya ialah Haram bin Mihran. Haram bin Mihran. Bapa saudara Anas. Bapa saudara sebelah ibu. Khatib pula menukilkan nama Maslam bin Al-Harith. Menurut riwayat Mu'adz bin Rifa'ah yang dikemukakan oleh Ahmad di dalam musnadnya dan riwayat Al-Bazzar daripada Jabir, nama orang itu ialah Salim. Salim. Kenapa ni? Banyak ni riwayat-riwayat yang sahih ni. Lepas tu disebut seorang saja. Ar-rajul. Jika al pada perkataan ar-rajul di dalam hadis ini
dipakai dengan makna jenis, lil jins, maka ia memberi arti seseorang lelaki atau ada orang. Sebab itu saya terjemah begitu. Coba hati terjemah. Ini kerana isim ma'rifah dalam bentuk jenis sama juga dengan isim nakirah di sudut maknanya. Kalau isim ma'rifah itu dipakai dengan makna jenis, makna alif lam yang ada pada dia tu alif lam jenis, dia sama dengan isim nakirah juga dari sudut maknanya. Seperti innal insana lafi khusr. Al-insan itu mufrad satu. Jadi adakah seorang manusia saja yang dalam manusia itu? Manusia mana? Manusia itu seorang. Mana? Manusia mana? Siapa yang rugi itu? Kalau kata seorang, insan, jamak dia anasi. Dalam Quran sendiri ada sebut wa anasi ya kathira. Anasi itu jamak, insan mana mufrad. Yang penting kita kena tengok alif lam di situ. Al-insan. Dia bukan kata inna insanan lafi khusr. Dia tak kata begitu. Innal insan. Ada alif lam itu alif lam jenis. Alif lam jenis. Alif lam jenis itu maksud apa? Manusia. Kita tak boleh terjemah seorang manusia. Jangan terjemah begitu. Salah. Manusia itu dalam kerugian. Siapa manusia? Orang panggil manusia lah. Tak kira lelaki, perempuan, bila-bila masa apa. Islam kau kafir, kau tak kira. Manusia. Jadi sama juga. Sebab itu, cuba perhati saya terjemah macam mana. Saya tak terjemah orang itu. Sebab apa? Kalau terjemah orang itu, siapa? Daripada ramai, siapa? Ini sahih semua ni. Mana kalau beberapa orang. Ada orang yang keluar dengan salam. Ada orang yang tak keluar dengan salam. Ada orang yang mufarakah saja. Macam-macam boleh berlaku. Ramai. Sebab bukan seorang. Lepas tu kita kata macam mana? Tidak semesti satu peristiwa. Mu'az ni, dia selalu bersemayam gitu. Jadi ada ketikanya orang ni yang mufarakah. Mufarakah makna semayam sendirilah. Tapi tidak putus dengan imam tu. Putus. Tidak kata keluar daripada semayam lah. Ada orang yang keluar dengan salam. Sesuai lah hadis lain. Sebut salam dulu. Ada orang yang balik ke rumah. Sesuai dengan Ibn Rushd kata tadi. Sebab ramai ni. Barulah kita boleh faham hadis dia. Kalau tidak, orang yang sama macam mana? Duduk di penjuru masjid. Di tempat yang lain, dia bagi salam. Di tempat lain, dia tidak bagi salam. Macam mana? Orang yang sama. Sebab itu penting kita kena tahu berapa orang ni yang terlibat. Kalau ramai terlibat pun tak pelik. Sebab semayang ni tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Sebab itu kita kena pakai di sini ar-rajul di sini ada orang keluar. Perawi itu kata ada orang keluar ataupun seorang lelaki keluar. Yang keluar itu pastilah lelaki, tidak perempuan. Itu perempuan itu tidaklah lelaki. Tapi kalau kita kata ada orang keluar, mungkin perempuan pun mungkin. Sebab orang perempuan pun orang juga. Lafaz riwayat An-Nasa'i di sini ialah fansarafa ar-rajul fa shalla fi nahiyatil masjid. Maka ada orang keluar bersembahyang di satu penjuru masjid. Ada orang. Saya terjemah gitu. Bukan orang itu. Jadi di sini keluarnya dia boleh jadi dengan memutuskan terus sembahyangnya. Dan bersembahyang semula. Boleh jadi juga dengan mufarakah. Atau dengan tidak mengikut imam lagi. Tetapi dengan bersembahyang sendirian. Boleh jadi. Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab berkata, tokoh-tokoh dalam mazhab kita, jadi ashab kita, berdalil dengan hadis ini tentang makmum boleh berhenti mengikut imam dan menyempurnakan sembahyangnya seorang diri tanpa keluar daripada sembahyang, yakni dengan memberi salam. Boleh macam tu. Dalam masalah ini ada 3 pandangan ulama. Yang pertama, yang paling sahih. Dan yang paling sahih daripada 3 pandangan itu ialah harus. Ini mazhab Syafi'i ini. Sama ada dengan keuzuran atau tanpa sebarang keuzuran. Harus. Kalau Bukhari dia kata hajat, ada hajat. Mana ada keuzuran.
Kalau tak ada keuzuran, seseorangnya tak boleh. Tidak harus. Keharusan itu baru ada apabila ada hajat. Itu dalam tajuk dia. Itu kena perhati tajuk dia tu. Dia sebut hajat. Hajat tu maksudnya ada keuzuran lah. Hajat tu tak kira lah nak qadha hajat ke. Ni tu imam ni semaya di stesen bah ke. Panjang sangat. Kita bah, kita nak jalan dah. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Itu keuzuran lah tu. Keuzuran. Hajat lah tu. Boleh. Tapi kalau mengikut Syafi'i ni, pendapat ni yang apa ni? Ialah harus yang pertama dan yang paling sahih. Daripada 3 pandangan itu ialah harus, sama ada dengan keuzuran atau tanpa sebarang keuzuran. Gitu. Yang kedua tidak harus sama sekali. Itu pendapat yang kedua. Dan yang ketiga harus kerana keuzuran dan tidak harus tanpa keuzuran. Kalau ni nampak sesuai dengan Imam Bukhari lah ni. Yang ketiga. Kalau dengan keuzuran harus. Tanpa keuzuran tidak harus. Ini agak pendapat yang sederhana lah. Kalau macam ni. Tidak nampak bermudah-mudah lah. Tidak nampak bermudah-mudah. Kalau maknanya bila kata harus tu tak berdosa lah. Tak ada apa-apa keperluan. Saja nak berhenti. Nak semaya sendiri. Nak mufarakah. Boleh. Tapi kalau orang Hanafi tak boleh, berdosa. Maliki apa? Berdosa. Berhenti tak ada sebab begitu, berdosa. Tak boleh berhenti. Tak boleh memutuskan jemaah tu. Kalau terdesak, kena bagi salam dulu. Ikutlah dalam keadaan macam mana pun. Diri ke? Ada beberapa pendapat juga ya. Itu yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu'-nya. Baik. Jadi Mu'az bila tahu orang tu keluar, ada orang sebut dekat dia lah. Dia ada sebut apa? Nafi orang tu tak senang. Jadi masing-masing Mu'az pun kata dia akan kata aku pun cerita kepada Nabi. Aku pun akan cerita juga pada Nabi. Adalah riwayat yang lain lah. Sebut. Seterusnya menurut riwayat An-Nasai, Mu'az berkata, nanti besok aku pasti akan Rasulullah dirikan. Saya terus masuk ke dalam masjid dan bersembahyang dengan berimamkannya. Tiba-tiba dia membaca surah sekian-sekian. Kerana itu saya keluar dan bersembahyang di satu penjuru masjid. Bersembahyang seorang diri lah. Bahkan Nabi sebaliknya kata kepada Mu'az. Padahal Mu'az ni ada puji juga kan. Orang yang paling alim tentang halal dan haram, Mu'az. Dia kata, mana biasa lah, alim. Mu'az ni seorang yang betul-betul telah menimbulkan fitnah. Atau apakah engkau telah menjadi pemfitnah? Ialah engkau telah meliarkan orang daripada berjamaah. Dan telah menghalang mereka sebenarnya daripada datang berjamaah. Kerana terlalu memanjangkan bacaan juga boleh menyebabkan orang keluar meninggalkan sembahyang berjamaah. Dan tidak mahu datang berjamaah. Jadi gitulah. Itu makna penimbul fitnah tu. Orang tak mahu pergi dalam sembahyang. Ad-Dawudi berpendapat perkataan fatan atau fatin. Ada sebut fatin. Jadi kita bagi laki untuk perempuan. Maknanya tak bagus. Yalah, itu kena belajar lah. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Ramai dalam masyarakat kita ni orang nama Izani. Dah biasa panggil pendek Zani. Itu pun tak bagus. Zani makna penzina. Kita doa dia jadi penzina kan macam pula. Sebab tu nama perempuan. Ada sebut dah itu satu lagi. Masih ramai lagi orang kita ni bernama Siti. Tak kena tu. Buat jadi orang Arab nak tergelak. Nak sokol. Tapi dia depan kita. Dia lah, dia takut malu. Kalau dia mungkin kita tertanya, apa suka tiba-tiba ni nak? Kecil apa puan? Daripada kecil lagi panggil puan. Tak kena semua. Tak kena. Yang juga apa ni? Fatin yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini berarti menyiksa. Ini menurut pendapat Dawudi lah. Menyiksa. Engkau telah menjadi penyiksa orang. Telah menyiksa orang.
Maksudnya ialah dengan memanjangkan bacaan seperti itu, tafsiran itu dengan makna menyeksa. Daudi pakai makna itulah di sini. Engkau telah menyeksa orang kalau macam ni. Bukan penimbul fitnah ni, ialah orang lain pakai begitulah dengan makna penimbul fitnah. Menyebabkan orang jadi terfitnah. Terfitnah itu makna teruji lah. Nak pergi kau semaya jemaah, nak dapat pahala banyak jemaah. Tapi penat kalau pergi aku. Jadi tak pergi. Pahala pergi masjid pun tak ada dapat, pahala jemaah pun tak dapat. Itulah akibat dia. Terfitnah lah tu. Menyebabkan orang jadi begitu. Jadi ini yang berlaku ni dengan sebab ni. Banyak lagi sebab lain fitnah. Sebab lain. Fitnah juga. Sebab itu jangan imam tu nak pilih imam tu kena pilih-pilih lah, terutama pihak berkuasa yang ada kuasa tu dia kena pilih betul-betul lah. Jangan menimbulkan fitnah. Kalau tu imam isap rokok misalnya sekarang ni, banyak dah pendapat majlis fatwa mana-mana seluruh dunia ni ramai kata haram dah. Zaman ni setelah diketahui dah keadaannya tu, jadi kena melihara jugalah. Jadi dengan sebab orang tu dia anggap haram, dia tak akan pergi masjid. Sebab tu imam tu isap rokok, dia tahu isap rokok, bau rokok mulut dia. Jadi fitnah itu pun fitnah. Walaupun kita kata ada pendapat lagi kata makruh, iyalah fitnah lah. Ni pun baca panjang pun kata boleh baca. Kalau setuju semua lah, boleh baca. Boleh baca kalau setuju. Baru ni saya sebut masa bulan Ramadan baru ni, saya sebut semasa di luar negara dulu, kawan-kawan saya setiap malam habis sebuah Quran. Sebuah Quran semai tarawih. Saya pun diajak juga, kamu pergi aku tak mahu. Kita ikut yang ramai-ramai. Yang ramai-ramai sejuk sejuk lebih-lebih sikit. Dia daripada lepas Isyak tu sampai dekat subuh. Bergila-gila kata imam. Sebuah Quran habis. Esok ngaji pula, bukan tak mengaji. Memang kuat, jenis kuat. Jenis tahan lasap. Kita kalau sini tak ada. Habis sebuah Quran setiap malam. Bulan puasa. Tapi kalau sama setuju, ya begitu ya setuju lah. Tak jadi masalah baca panjang pun. Bukan kata baca panjang ni tak boleh, semua jadi fitnah. Tak. Kalau setuju tak apa. Atau kita semayang sunat sendiri, nak panjang lah. Tak jadi masalah. Atau kita kata kalau nak baca panjang tak ingat. Qul ya ayyuhal kafirun. Buka Quran letak depan, baca tengok. Tak ada jadi masalah. Terutama semayang sunat. Ramai ulama mengatakan boleh tengok Quran. Tak jadi masalah. Bahkan kalau kita pergi negara-negara Arab dulu, pegang. Makmum tu pegang. Waktu imam tu suku makmum. Waktu imam tu biasanya dia ingat kuat tu, memang ingat semua. Tapi kalau dia letak depan pun, saya rasa tempat kita sekarang ni dia arahkan begitu. Betul ke tidak? Saya tak pasti. Dengar-dengar cerita. Kalau begitu pun boleh, tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab di belakang ni bukan ingat belakang tu. Jadi kalau itu imam tu kokak-kokak depan tu senyap. Lama-lama dia tunduk. Tak ada orang nak tegur. Kalau di luar negara jangan. Budak-budak yang tegur. Sekali salah. Banyak tegur. Pasal dia ingat. Masing-masing ingat. Tapi setengah-setengah tempat tu dia tengok dulu. Tidak salah sekali tu terus tegur tak. Tengok. 2-3 kali baru tegur. 2-3 kali lekat baru tegur. Dia panggil fathah tegur. Itu boleh. Memang sunnah. Nabi tersalah, sahabat tak tegur. Langkah. Sahabat pun tanya Nabi macam mana. Tak ada dekat ayat tu. Ada dia kata. Dapat tak tegur? Kenapa tak? Dia pada situlah. Tegur dalam sembahyang ni boleh. Tegur dalam sembahyang boleh. Tegur macam mana? Sambunglah ayat dia sakut tu, yang dia lekat tu. Begitu. Jadi macam-macam boleh fitnah ni. Fitnah ni macam-macam. Baik. Kenyataan Ammar bin Dinar bahawa dia tidak ingat nama 2 surah
itu hanya ketika dia bercerita kepada Syu'bah sahaja. Sebabnya ialah di dalam riwayat Sulaim bin Hayyan daripada Ammar tersebut, bacalah. Daripada Ammar juga. Mana Ammar di sini dia tak sebut ni, dia terlupa. Pada dia terlupa. Tapi ketika dia riwayat kepada orang lain dia sebut. Bacalah wasyamsi wadduhaha dan sabbihisma rabbikal a'la. Dan surah-surah lain seumpama keduanya ada sebut gitu. Abu Zubair menurut riwayat Muslim telah meriwayatkan daripada Jabir bahawa Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, bacalah wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha dan sabbihisma rabbikal a'la. Selain 3 surah itu, surah Al-Alaq, Iqra, juga tersebut di dalam riwayat Al-Laits daripada Abi Zubair daripada Jabir. Jadi sebut di macam-macam tu ada, memang ada. Di dalam riwayat Abdul Razak, Ibnu Jurayj menambahkan dalam riwayatnya daripada Abu Zubair surah Wadduha juga. Baca yang tu cukuplah. Kalau jadi imam kepada orang ramai, cukuplah. Sembahyang Isya tu, sembahyang Isya. Tak perlulah duduk panjang-panjang. Kalau jadi imam kepada orang ramai, terutamanya kalau di tempat-tempat perhentian tu, orang nak cepat, kita duduk dengan wirid apa pula lagi. Lepas pada tu berdoa sekali pula, 2 kali pula berdoa. Itu tak perlu. Tengoklah tempat. Lepas tu tempat tersempit pula, jadi masalah pula. Tunggu berdiri orang. Nak sudah kita. Cepat-cepatlah. Tempat macam tu, tengok tempat. Tengok tempat. Nak baca panjang boleh, baca sendiri, sembahyang sendiri di rumah, bacalah sampai dekat subuh pun tak jadi masalah. Surah-surah mufassal ialah surah-surah yang berada dalam hizib ke-7 atau terakhir Al-Quran. Ia dibahagikan kepada 3 bahagian. Surah mufassal ini dibahagi kepada 3. Tiwal mufassal, iaitu surah-surah mufassal yang panjang. Ia bermula dari surah Qaf hingga surah An-Naba, iaitu amma yatasaalun. Yang kedua awsat mufassal, seperti dah sebut tadi, awsat disebut. Surah-surah mufassal yang sederhana, ia bermula dari surah An-Naba hingga Wadduha. 3 qisar mufassal, surah-surah mufassal yang pendek, ia bermula dari Wadduha hingga akhir Al-Quran. Itu mufassal yang pendek. Awsat mufassal yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini boleh jadi berarti surah-surah pertengahan Al-Mufassal, iaitu dari bahagian 2 yang disebutkan di atas. Boleh jadi juga ia berarti surah-surah sederhana. Jadi awsat dengan makna sederhana, atau surah-surah mufassal yang paling sesuai dibaca mengikut keadaan makmum, sama ada dari bahagian 1 atau 2 atau 3, tak kira. Awsat itu maksudnya yang sesuai dibaca, paling baik, terbaik dibaca, sesuai dengan makmum lah. Pilih begitu. Jadi boleh memberi makna begitu juga, ya. Baik antara pengajaran, panduan, hukum hakam dan pedoman yang dapat diambil daripada 2 hadis di atas. 2 hadis di bawah bab ini ialah, satu hadis bab ini menunjukkan sahnya solat orang yang bersolat fardu di belakang imam yang bersolat sunat. Antara tokoh ulama yang berpendapat begini ialah Atha, Tawus, Sulaiman bin Harb, Daud Az-Zahiri, Ibnul Munzir, Syafi'i, Ahmad dan lain-lain. Kata Al-Aini, Imam Bukhari juga berpendapat sah. Antara alasan mereka ialah Mu'adz bersembahyang Isya bersama Nabi SAW tentunya sebagai sembahyang fardunya. Apabila pulang kepada kaumnya Bani Salimah, dia bersembahyang pula sebagai imam bagi makmum yang bersembahyang Isya, sedangkan sembahyangnya sendiri adalah sunat. Lebih menjelaskan lagi kedudukan sebenarnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, Syafi'i, Tahawi, Ad-Daraqutni dan lain-lain daripada saluran riwayat Ibnu Jurayj daripada Ammar bin Dinar daripada Jabir dengan tambahan berikut, hiyalahu tatawwu'un walahum faridah. Ini lagi jelas, bermaksud ia baginya, jadi bagi Mu'adz sebagai sunat, sedangkan bagi mereka fardu. Ini menunjukkan yang Mu'adz bersembahyang bersama kaumnya itu dengan niat sunat. Hadis ini juga sahih. Perawi-perawinya adalah perawi-perawi hadis sahih.
Yang kedua, elok imam memendekkan bacaan dan meringkaskan salat demi menjaga keadaan para makmumnya yang mempunyai hajat dan keuzuran masing-masing. Selain hadis bab ini, hadis Abu Hurairah di bawah ini juga menunjukkan perkara yang sama. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif, fa inna fihim as-saqim wad-dha'if wal-kabir, wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu menjadi imam, yakni salat, dia hendaklah meringkaskan. Kerana di kalangan mereka ada orang sakit, orang lemah dan orang tua. Apabila dia bersembahyang sendiri, bolehlah dia memanjangkan sepanjang mana dikehendakinya. Yang ketiga, keperluan hidup dunia juga merupakan keuzuran yang menuntut sembahyang berjamaah diringkaskan. Keperluan hidup dunia. Buat kerja, berniaga, berdagang dan sebagainya. Itu keperluan hidup dunia. Yang keempat, sah sembahyang imam dengan niat sembahyang sunat, sedangkan makmum di belakangnya pula bersembahyang dengan niat sembahyang fardu. Dan kedua-dua mereka mendapat pahala berjamaah. Yang kelima, keharusan bersembahyang sendirian dalam masjid yang dilaksanakan salat di dalamnya dengan berjamaah. Terutamanya apabila ada sesuatu keuzuran atau sembahyang jamaah telah pun selesai ditunaikan. Telah pun selesai ditunaikan, maka bolehlah. Yang keenam, tidak salah menyebutkan surah Al-Baqarah dengan Al-Baqarah sahaja. Lembu. Lembu. Selalu dalam lembu dia kata. Lembu tu maksudnya surah lembu lah. Boleh sebut. Asalkan yang dimaksudkan ialah surah Al-Baqarah. Hadis ni lah, hadis ni. Yang ketujuh, keharusan menegur perbuatan salah dengan ucapan yang agak keras, agar orang yang ditegur lebih berhati-hati. Macam di sini Nabi sebut, kau pemfitnah. Penimbul fitnah. Nabi kata, betul-betul menimbulkan fitnah. Yang ke-8, seseorang makmum boleh berhenti mengikut imam, yakni mufaraqah, jika imam membaca terlalu panjang dan dia pula ada hajat lain. Dalam keadaan tidak ada apa-apa hajat, juga makmum boleh berhenti mengikut imam mufaraqah jika imam membaca terlalu panjang melebihi yang disunnahkan. Begitu, boleh. Melebihi yang disunnahkan. Maknanya dalam sembahyang ni apa, dalam sembahyang ni apa, itu kita tahu daripada sunnah. Yang ke-9, apabila seseorang makmum berniat untuk berhenti terus daripada mengikuti imam dan ia mahu bersembahyang semula secara bersendirian, adakah ia perlu memberi salam terlebih dahulu atau berhenti saja tanpa memberi salam? Terdapat dua pendapat dalam masalah ini. Pertama, ia perlu memberi salam terlebih dahulu. Kedua, ia boleh berhenti terus tanpa memberi salam dalam apa keadaannya sekalipun. Dalam keadaan rujuk, tak tahan. Berhenti tu, tak payah bagi salam. Ada dua pendapat di situ. Jadi habislah kita setakat itu. Jadi setakat itulah kita pun masa pun lewat dah. Setakat itulah dulu hari ini. Wallahualam. Siapa? Mazhab dia sendiri. Dia tidak ikut mana-mana. Dia sendiri pendapat dia. Ya.